Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulin. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulin. Yang bestnya program Lemak Tulin ni kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulin dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Untuk lepas raya ni, kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang semua seantero. Ya, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu-bedu. Let's go. Come on, yo. InsyaAllah. Amin. Aku dapat banyak request untuk aku react beberapa video. Dia ada banyak siri video tau. Ramai YouTuber yang buat berkenaan dengan asal-usul ganyang Malaysia. Ada beberapa video yang aku dah tengok, tapi disebabkan dia punya duration panjang sangat, sampai setengah jam, sampai 14 minit, ada part 1, part 2. Secara dasarnya aku faham bagaimana startnya, okey, ganyang Malaysia ni. Cuma kali ni aku nak react satu lagi video yang bertajuk Kenapa Indonesia Benci Malaysia. Video dia pendek sikit dan dia dah simplifiedkan lah, jadi lagi senang kalau aku nak buat reaction. Sebelum kita teruskan dengan reaction ni, sudi-sudilah korang, okey, baik rakyat Malaysia ke Indonesia ke, untuk subscribe channel YouTube Rais Hamid. InsyaAllah video-video yang aku akan letak dalam channel YouTube Rais Hamid ni, insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. Okey, kita jangan gaduh-gaduh lah. So korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Tekan sekarang. Kenapa Indonesia benci Malaysia? Setiap tahun kita dihangatkan dengan isu panas dua negara, iaitu Malaysia dan Indonesia. Dari isu bola sepak, bendera, makanan hinggalah budaya pasti membuatkan dua negara ini menjadi tegang. Jadi, kenapa ketegangan seperti ini sering berlaku? Sebenarnya, sejak dulu lagi hubungan Malaysia dan Indonesia memang dah melalui pasang surutnya. Ia berlaku sejak penubuhan Malaysia hinggalah kepada isu-isu lain yang berbangkit selepas itu. Oleh itu, mungkin lebih baik untuk kita melihat kembali sejarah hubungan dua negara serumpun ini. Okey. Pertama, Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia. Pada 16 September 1963, Malaysia telah ditubuhkan secara rasmi dengan gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Yep. Namun, sejak bermulanya cadangan Tunku Abdul Rahman untuk menubuhkan Malaysia, ia telah ditentang hebat oleh Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ini adalah kerana bagi Soekarno, penubuhan Malaysia adalah agenda Barat untuk meluaskan kuasa. Disebabkan ini, akhirnya pihak Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia. Presiden Soekarno pula memperkenalkan slogan Ganyang Malaysia. Ini adalah sebahagian teks ucapan daripada Presiden Soekarno. Baik sahaja Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia, pencerobohan dan serangan ke Malaysia pun bermula. Walaupun begitu, konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia adalah perang yang tak diisytiharkan. Berikut adalah antara serangan pihak Indonesia ke atas Malaysia. 12 April 1963, serangan di Balai Polis Terbedu, Sarawak. 29 Disember 1963, gerila perang Indonesia menyerang pos Sarawak, di Sabah, Tawau, Sabah. 17 Ogos 1964, pasukan payung terjun Johor. Indonesia mendarat di sebuah pantai di Johor. 2 September 1964, Johor lagi. pasukan payung terjun Sabah, Indonesia Sarawak, mendarat di Johor. Labis, Yo, Johor. okey. 29 Ogos Johor lagi. 1964, tentera Indonesia mendarat di Pontian, Johor. 28 Jun 1965, Tawau, Indonesia cuba melakukan Sabah. serangan dan sabotaj ke atas kem Regimen Askar Melayu Diraja di Tawau.
Tetapi serangan-serangan ini dapat dipatahkan dengan bantuan ketenteraan dari negara-negara Commonwealth seperti Britain, Australia dan New Zealand. Setelah hampir 2 tahun lebih berlakunya konfrontasi, secara tiba-tiba kepimpinan Sukarno digulingkan. Ia terjadi apabila pihak Parti Komunis Indonesia PKI cuba untuk membuat rampasan kuasa dengan menculik dan membunuh beberapa orang jeneral tentera Indonesia pada 30 September 1965. Kalau kita nampak dekat sini, gulingnya kuasa Presiden Soekarno adalah akibat daripada rakyat dia sendirilah, iaitu Parti Komunis Indonesia, dan bukan daripada anasir-anasir luar lah. Sebab kita tengok Presiden Soekarno amat orang cakap menentang kuasa-kuasa barat, Belanda, US dan sebagainya, tapi akhirnya dia digulingkan oleh rakyat dia sendiri. Alright, itu just ulasan aku je lah. Jeneral Soeharto yang terselamat dalam peristiwa itu akhirnya mengambil alih kuasa dari Soekarno. Beliau Soeharto jadi presiden. dilantik menjadi Presiden Indonesia. Setelah berlakunya penukaran kepimpinan, hubungan Malaysia dan Indonesia mula dipulihkan. Maka tamatlah konfrontasi keras antara kedua-dua buah negara. Kedua, perebutan 2 buah pulau dan wilayah. Sebelum ini, terdapat 2 buah pulau yang menjadi rebutan antara Malaysia dan Indonesia. Pulau itu adalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan yang terletak di perairan Sabah. Pertikaian ini sebenarnya sudah bermula sejak tahun 1969 lagi. Kedua-dua pihak juga pada masa tersebut telah bersetuju menetapkan sepadan di Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Tapi nampaknya pertelingkahan tentang kedudukan sepadan di pantai timur Sabah masih wujud. Indonesia enggan mengiktiraf wilayah pelantar Malaysia, malah mendakwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. 2 buah pulau milik Malaysia itu termasuk dalam wilayah perairannya. Bagaimanapun, pertelingkahan ini berakhir apabila Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) memutuskan kedua-dua buah pulau ini adalah milik Malaysia. Ketiga, memang milik Malaysia. Terdapat kumpulan NGO Indonesia yang merancang serangan ke atas Malaysia. Mungkin masih ramai yang masih ingat pada masa dahulu, Malaysia dengan Indonesia menjadi tegang disebabkan Malaysia dituduh mencuri tarian pendek daripada Indonesia. Perkara ini terjadi apabila gambar tarian pendek muncul di dalam program Enigmatic Malaysia yang bersiaran di saluran Discovery Channel. Tetapi sebenarnya video ini tiada langsung kaitan dengan pihak kerajaan Malaysia. Selepas timbulnya kontroversi ini, pihak produksi yang membuat video tersebut telah memohon maaf dengan Kementerian Pelancongan Malaysia. Kemudiannya, kerajaan Indonesia pula diminta supaya menerima penjelasan dari pihak produksi tersebut. Sebenarnya terdapat... maknanya dia lebih kurang sama kes macam Riok Ponorogo itulah, di mana Malaysia tak claim pun, tapi orang lain yang tuduh fitnah Malaysia claim. Contohnya macam ni tadi dia cakap tarian apa? Pendek. Sorry kalau aku salah. Malaysia tak claim pun, tapi disebabkan wartawan ataupun jurnalis daripada barat yang nak buat dokumentari pasal Malaysia, dia pergi masukkan pula gambar tarian pendek tu, dan orang Indonesia ingat kita yang claim. Tapi memang ada permohonan maaf lah daripada geng-geng dokumentari tu kan, daripada team production tu sendiri. So bukan salah Malaysia lah bab-bab claim ni kan. Okay, settle. Satu pertubuhan bukan kerajaan, NGO, yang sering membuat ancaman terhadap Malaysia. Kumpulan ini dikenali sebagai Benteng Demokrasi Rakyat Bendera. Pada tahun 2009, penyelaras NGO ini mengesahkan bahawa mereka sudah merekrut lebih kurang 1,500 sukarelawan yang bersiap sedia untuk berperang dengan Malaysia. Namun secara jelas ia tidak berlaku. Walaupun sering berlaku ketegangan, tetapi kedua-dua buah negara pernah ada pemimpin yang berkawan baik. Jika mengkaji sejarah, hubungan kebudayaan antara Malaysia dan Indonesia sudah terjalin rapat sebelum merdeka lagi. Disebabkan itulah logik untuk kedua-dua negara mempunyai persamaan dalam aspek budaya dan kesenian tertentu. Malah seniman-seniman Malaysia masih dikenali di Indonesia seperti P. Ramlee hinggalah kepada Siti Nurhaliza. Begitu juga di Malaysia. Banyak juga rakyat Malaysia yang meminati penyanyi dan pelakon daripada Indonesia. Kesimpulannya, hubungan antara Malaysia dan Indonesia tetap kekal baik sejak tamatnya konfrontasi Alhamdulillah, 50 betul. tahun dahulu. Walaupun kadang-kadang terdapat sedikit provokasi daripada pihak tertentu. Malaysia dan Indonesia nampaknya sejak dahulu lagi sentiasa mengambil pendekatan sederhana dalam menangani masalah sebegini. Justru itu adalah sangat wajar untuk kita kekal bersikap bertamadun dan beradab sopan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.
Ada beberapa artikel juga yang ada menerangkan lah, beberapa video juga yang aku dah tengok, aku dah go through. Ada satu benda yang aku sangat-sangat respect kepada Presiden Soekarno, sebab semangat beliau yang memang anti kuasa barat lah. Macam kita tengok tadi, salah satu sebab yang konfrontasi Indonesia ni disebabkan Malaysia nak tubuhkan Malaysia lah, dan penubuhan Malaysia ni ada melibatkan kuasa Inggeris dan sebagainya. Jadi Presiden Soekarno berpendapat yang sebenarnya penubuhan Malaysia ni adalah salah satu usaha bagi kuasa barat untuk terus mengekalkan kuasa dia dekat Malaysia. Pada pendapat aku, dia lebih kurang similar macam konflik Rusia dengan Ukraine. Bila kuasa US dia dah mula bertapak pelan-pelan dekat Ukraine ni, so Rusia nampak itu adalah usaha US nak meluaskan kuasa dia lah dekat rantau Rusia tu kan. Lepas tu ada juga satu artikel yang aku baca daripada website daripada Indonesia sendiri, iaitu merdeka.com. Korang boleh pergi sendiri. Pada pemerintahan Soekarno, ada sebilangan anak muda sendiri yang tak suka dengan Presiden Soekarno ni. Sebab apa? Kita tahu Presiden Soekarno ni memang anti barat, kau-kaunya. Pada masa itu juga budaya barat ni pelan-pelan dah masuk ke dalam negara Indonesia lah, which is anak muda suka lah kan. Zaman-zaman Beatles, zaman-zaman Agogo kan. Antaranya Presiden Soekarno ni dia tak suka muzik daripada British, Beatles apa semua tu. Beliau juga tak suka fashion daripada barat yang mula meresapi anak-anak muda dekat Indonesia. Contohnya macam pakai skirt pendek, pakai seluar bell bottom, rambut macam Beatles tu, dengan muzik apa semua. Memang Presiden Soekarno tak suka, dan menyebabkan anak muda pada zaman itu sendiri memang tak suka pada Presiden Soekarno. Dalam bab ni memang aku betul-betul sokong Presiden Soekarno, sebab dia memang protect budaya dan adat dekat Indonesia ni. Dia tak bagi langsung unsur-unsur daripada barat ni masuk, yang mana kita tahu alah anak muda biasalah nampak benda-benda baru, Beatles apa semua kan, orang suka, dan mula pelan-pelan anak-anak muda ni dah start dengar lagu fashion apa semua, dan itu yang menyebabkan dia dibenci lah oleh anak-anak muda dekat Indonesia pada zaman tu. Dan aku nampak juga konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia ni sebenarnya dia ada kemengena dengan hubungan tak baik di antara Presiden Soekarno dengan Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tuanku Abdul Rahman. Sebab ada artikel-artikel juga yang aku baca sewaktu rundingan Presiden Soekarno dengan juga Tuanku Abdul Rahman, bila diorang berunding dekat Manila ke dekat Jepun salah satu lah kan, kita tengok diorang macam masam muka. Bila fotografer nak ambil gambar pun diorang macam pura-pura senyum dan sebagainya. Kita dapat tengok yang ideologi daripada Presiden Soekarno dan juga ideologi daripada Tuanku Abdul Rahman memang dua benda yang berbeza, dan sama sekali Presiden Soekarno tak suka dengan ideologi daripada Tuanku Abdul Rahman lah. Yang aku nampak apa Tuanku Abdul Rahman nak buat adalah dia memang push nak menumbuhkan Malaysia dan nak memerdekakan Malaysia dengan syarat lah, yang mana usaha itu ada melibatkan Inggeris, British dan sebagainya. Benda ni terpulang dekat korang. Kalau korang rasa benda tu satu kelebihan yang kita kena hadap untuk nak memerdekakan Malaysia, terpulang dekat korang. Ada yang anggap benda tu satu keburukan, yang mana daripada kacamata Presiden Soekarno itu adalah satu keburukan lah. Tapi akhirnya Malaysia tetap merdeka dan Malaysia dapat ditubuhkan pada 1963. By the way, aku tekankan lagi sekali dekat sini, video ni bukan nak menyemarakkan, bukan nak mengungkit ke, ataupun bukan nak mengapi-apikan apa ideologi lah, pemikiran yang tak elok terhadap kedua-dua negara. Cumanya aku nak diri aku sendiri faham, dan juga mungkin boleh buat korang faham juga apa punca, apa reason sebenarnya ideologi ganyang Malaysia ni, yang mana ada segelintir rakyat Indonesia yang terbawa-bawa sampai ke hari ini 2022. Kalau korang boleh tengok video-video aku dekat bahagian komen, segelintir netizen Indonesia yang memang sebut ganyang Malaysia dan sebagainya. Pesanan akulah kepada kedua-dua negara sekali lah, kepada netizen Malaysia, netizen Indonesia, benda yang dah jadi yang lepas-lepas tu biarkanlah, kita move forward, kita ubah pemikiran kita untuk jadi lagi bertamadun. Dan kalau ada persamaan ke, ada perbezaan ke, kita raikan supaya benda tu boleh jadi positif. And then bila aku tengok sendiri video-video ni, contohnya macam Indonesia sebanyak 6 kali pernah serang Malaysia kan, tapi aku tak rasa apa-apa sangat, tak ada rasa dendam dan sebagainya, sebab itu adalah kisah yang dulu. Kisah yang lama terjadi pada masa itu dengan pemikiran pemimpin baik daripada Malaysia dan juga
Indonesia, diorang punya pemikiran yang macam tu yang menyebabkan terjadinya benda-benda yang tu lah. So aku yang hidup pada zaman 2022 ni, pemikiran aku pun dah semakin matang, dah bertamadun, dan kita tengok hubungan Malaysia dan Indonesia ni okey je sebenarnya. Okey, sangat-sangat okey. Jadi tak perlulah kita nak mengapi-apikan benda yang dah terjadi lama. Dan aku memang tak sukalah kita nak gaduh-gaduh buat apa. In the end kita masuk kubur juga. Dan sama sekali memang tak bagi keuntungan pun untuk kedua-dua belah negara langsung. So aku harap korang berpuas hati dengan aku punya reaction terhadap asal usul ganjang Malaysia ni. Sekiranya kalau ada lagi netizen Indonesia yang nak benci, yang nak kutuk, yang nak komen dan sebagainya, terpulang dekat korang lah. Reaction aku ni tak berat sebelah. Reaction aku ni sangat-sangat neutral. Aku faham apa yang terjadi pada zaman dulu, dan macam aku cakap tadi, aku sangat-sangat respect berkenaan dengan ideologi yang dibawakan oleh Presiden Soekarno. Dia nak protect adat dan kebudayaan dekat rantau Indonesia, Malaysia apa semua ni lah. Cumanya mungkin dia punya tindakan dia tu, action yang diambil tu agak agresif sikit lah, dan mengakibatkan mungkin orang-orang yang tak berdosa, yang tak ada salah, mungkin jadi mangsa serangan-serangan tu. So korang boleh share video ni. Sekiranya korang ada sebarang komen, silakan komen. Aku mengalu-alukan korang punya komen, negatif ke positif ke. Yang penting kita gaduh-gaduh pun gaduh-gaduh kat situ je lah kan. Kita tak payah nak apa semua kan. Okay, dan korang boleh tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita aman-aman je lah kan. Indonesia, Malaysia kita aman-aman je lah. Okay, kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Apa yang berlaku yang sebelum-sebelum ni, kita punya sejarah tu, kita jadikan teladan dan pengajaran untuk kita semua. Sama-sama kita berusaha untuk dekat dengan Allah. Dunia pun dah nak kiamat, raya pun terkejut dan sebagainya. So kita perbaiki diri kita untuk menuju ke syurga nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Hari Raya Malaysia, Indonesia. Yeah.